Assalamualaikum dan salam sejahtera. SPRM sedang siasat Tun Dr. Mahathir Mohamad, keluarga dia, terutama sekali anak dia, dan kawan baik dia, kroni-kroni dia, proksi dia, seperti Tun Daim Zainuddin, dan ramai lagi jutawan-jutawan yang kalau kita nak tahu siapa mereka, pergi Google, look for Forbes, top 50 richest Malaysians. Di dalam laporan Forbes, top 50 richest Malaysians ada senarai penuh dia. Di bawah sekali, nombor 50 ialah Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tapi ada 49 lagi di atas Syed Mokhtar Al-Bukhari yang disenaraikan sebagai jutawan Malaysia yang terkaya sekali yang dimasukkan ke senarai Forbes tadi. And banyak ni ialah boleh dikatakan harta atau kekayaan yang dilapor. Yang tidak dilapor, yang ada di dalam nama proksi ataupun pemegang amanah, trustee, ramai lagi. Dan ini tidak termasuk dalam senarai Forbes lah. So kalau nak ikut Forbes tu pun tidaklah begitu accurate. Ada ramai nama yang hilang dari senarai tersebut. Termasuk Daim dan Mahathir yang tidak duduk di dalam senarai top 50 richest Malaysians tadi. Anyway, dikatakan mengikut tuduhan Anwar dan juga beberapa buku, ada banyak buku yang telah ditulis, dicetak tentang top Malaysian businessman yang kaya melalui hubungan politik. Dia orang cerita maknanya tentang perhubungan di antara UMNO dan milioner-milioner di mana mereka kaya dan mereka bertambah kaya, milioner bertukar menjadi bilioner melalui hubungan mereka dengan UMNO. Dan semua telah didedah, bisnes mana dia buat, projek mana dapat, privatisation yang mana satu, full details ada. Ada dalam buku, there's many books written, and dalam laporan-laporan kat internet, you Google aja, banyak boleh dapat. Termasuk the Forbes top 50 richest Malaysians list. It's not a secret. Ini bukan satu rahsia yang orang tidak tahu. Everybody knows about this story di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Tapi yang menjadi soalan bukan cara mana mereka kaya. Itu kalau saya nak bercakap 10 jam saya boleh cakap. 10 hours akan cerita tentang macam mana dia orang kaya. Dan tak ada rakyat Malaysia yang tak tahu cerita ni. So saya buang masa kalau saya cerita how they got rich. Yang saya nak bangkitkan hari ini, sebab apa selepas 35 tahun, after 35 years, suddenly SPRM siasat mereka ini semua. Mahathir, Daim, Halim Saad, anak-anak Mahathir, dan ramai lagi. Termasuk Ananda Krishnan, termasuk beberapa orang lagi lah. Dan yang penting which is very important, mereka yang kaya melalui perhubungan mereka dengan Mahathir, they got rich through Mahathir, tetapi mereka juga memberi bantuan kewangan kepada pembangkang semasa tu. Sekarang ni mereka menjadi kerajaan Pakatan Harapan, mereka tidak disiasat. So orang yang membantu Mahathir ataupun membantu Muhyiddin Yassin ataupun membantu Bersatu, membantu PAS, mereka disiasat, tapi mereka yang membantu both sides, maknanya
UMNO pun mereka bantu, Pakatan pun mereka bantu, dan UMNO pun mereka bantu. Bermaknanya mereka bagi derma kepada semua parti politik. Tak kisahlah pembangkang ke kerajaan. Mereka tidak disiasat. So, dia punya siasatan ni eksklusif, khas kepada mereka yang tak bagi duit kepada Pakatan Harapan. Mereka yang bagi duit kepada Pakatan Harapan dan juga UMNO dan juga pembangkang, mereka dikecualikan, exempted from investigation. So, dia ada dua senarai. Senarai mereka yang membantu kepada semua parti, mereka tidak disiasat. Mereka yang membantu musuh-musuh Pakatan Harapan, mereka disiasat. So, dia punya ini bukan maknanya independent lah. It's subject to you bagi duit ke Pakatan ke tidak. Kalau you tak bagi duit ke Pakatan, you akan disiasat oleh SPRM. Itu dia punya kriteria yang dia guna. So, mala fide. Dia tidak bona fide. Ini bukan siasatan tentang salah guna kuasa, rasuah, curi duit rakyat atau sakau. Ini siasatan tentang siapa tak bagi kita duit, kita siasat. Siapa tak bantu kita kewangan, kita siasat. So, mereka akan kena. Bukan kerana mereka curi duit, bukan kerana mereka ni salah guna kuasa, kerana mereka tidak bagi duit kepada Pakatan Harapan. So, itu very clear, boleh nampak. Now, soalan dia. Sebab apa selepas 35 tahun, perkara ni sudah berjalan, dan selepas banyak buku ditulis tahun 90-an lagi ni. Banyak buku dah keluar. Mendedahkan rahsia yang tidak lagi menjadi rahsia. Tentang bagaimana 100 bilion hingga 200 bilion. Estimated di antara 100 hingga 200 bilion. Duit rakyat telah dicuri. Ini kita duk cerita tahun 80-an. Tahun 90-an. 1980s, 1990s. 1980s, 1990s, 35 tahun dulu, kalau you buat valuation, 100 to 200 million, sekarang ni, is $500 billion. Kita tak cerita bilion, kita cerita trilion, setengah trilion. Selepas setengah trilion, duit rakyat Malaysia disakau selama 35 tahun, baru hari ni nak siasat. Sebab apa? Sebab baru tahu. You just found out. Sebelum ni tak tahu. Sebelum ni Anwar duduk ulang semenjak zaman reformasi. Masa tahun 98 lagi. In fact, 97. Dia orang dah dedah benda ni. 1997 dulu. Ya. Dia dedah benda ni di Perhimpunan Agung UMNO. In UMNO's Annual Assembly. 97 lagi dia orang dah dedah. Di dalam Perhimpunan Agung UMNO. So, benda ni, senarai dia pun dah dicetak dan dipamer di atas dinding. You know, the list was advertised on the wall. Satu dunia tahu. Satu Malaysia tahu. Tentang sakau atau rompakan yang dilakukan oleh bukan saja kroni Mahathir, kroni Daim, tapi kroni Anwar juga telah didedah. Dan ini kerana Ahmad Zahid Hamidi cuba nak jatuhkan Mahathir. Ahmad Zahid Hamidi dedahkan list kroni Mahathir, Mahathir pun dedahkan list kroni Anwar. Sebab Mahathir tahu yang Zahid Hamidi buat ni atas arahan Anwar. So, tit for tat lah. Engkau dedah list aku dedah list engkau. So, this for 35 years. Kita duk cerita. Dari zaman reformasi, Anwar duduk melaung sini, melaung situ. Tentang salah guna kuasa Mahathir. Tentang bagaimana anak-anak Mahathir kaya raya. Kerana bapa mereka Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir punya anak ni salah guna kuasa atas jawatan bapa mereka, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Is well known. No secret. Tak ada orang yang tak tahu cerita ni. Tapi sebab apa baru sekarang SPRM buat siasatan dan nak ambil tindakan terhadap Mahathir, anak Mahathir, Daim dan ramai lagi.
kroni-kroni, proksi, trustee kepada Daim dan Mahathir, after tak buat apa-apa, kita jangan lupa, ya, walaupun Anwar bangkitkan macam-macam tuduhan terhadap Mahathir, terhadap Daim dan sebagainya, tapi Anwar masih sokong Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Tahun 2018, PRU 14, kalau Anwar tidak setuju Mahathir dilantik jadi Perdana Menteri, Pakatan Harapan tidak akan lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Kerana Anwar nak Mahathir jadi Perdana Menteri. Oleh kerana itulah DAP, PKR dan Amanah setuju lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. It's because of Anwar. Kalau Anwar kata, no, saya tak mau Mahathir Perdana Menteri, maka Mahathir tidak akan jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Sebab apa Anwar setuju Mahathir dilantik jadi Perdana Menteri? Walaupun Anwar tuduh Mahathir ni curi 100 bilion, 200 bilion duit rakyat, melalui kroni, melalui kawan, melalui proksi, trustee dan sebagainya. Walaupun Anwar bangkitkan tuduhan tu, Anwar masih nak Mahathir jadi Perdana Menteri. Kerana Anwar nak suruh Mahathir bagi dia pengampunan. Pengampunan dari Agong. Jadi Mahathir setuju beri Anwar pengampunan. Dalam masa berapa hari saja dia naik jadi Perdana Menteri, dia akan arrange pengampunan untuk dari Agong untuk Anwar. Dia dah janji. Dan Mahathir berjumpa dengan Anwar banyak kali sebelum pilihan raya. Anwar yang ada di penjara ditransfer ke hospital. Jadi apabila Anwar transfer ke hospital, kononnya dia tidak sihat, jadi kerajaan transfer Anwar, pihak penjara transfer Anwar ke hospital. Mahathir pergi hospital jumpa Anwar. Takkanlah Mahathir nak pergi penjara nak jumpa Anwar. So kalau Mahathir pergi penjara jumpa Anwar tu makna kecoh lah. Satu dunia akan tahu. So dia transfer Anwar ke hospital. Dan Mahathir boleh secara maknanya secretly pergi jumpa Anwar di hospital. Jadi Anwar ada jumpa, Mahathir ada jumpa Anwar di hospital. Actually gambar pun ada Mahathir jumpa Anwar di hospital tu. Ada fotograf tu. Dan fotograf tu keluar dalam internet. And tujuan Mahathir jumpa Anwar ni untuk bincang nak adakan satu kerajaan. Dan kerajaan baru selepas pilihan raya ni, dan kerajaan ni Mahathir jadi Perdana Menteri dengan sokongan Anwar. Dan balasannya ialah first of all, Mahathir jadi Perdana Menteri untuk 2 tahun sahaja, dan as soon as Mahathir angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia akan arrange untuk Anwar diberi pengampunan dan dibebaskan dari penjara. Tapi dalam masa tu Anwar sudah tahu, Anwar sudah buat tuduhan banyak tahun sebelum tu yang Mahathir pencuri, Mahathir sakau, Mahathir ni sapu duit rakyat lah, macam-macam. Tapi masih Pakatan Harapan, DAP, PKR, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, semua pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin PKR dan Anwar Ibrahim sokong Mahathir jadi Perdana Menteri. Walaupun dia orang kata Mahathir ni penyamun yang terbesar dalam sejarah Malaysia. So they have no problem. Walaupun Mahathir penyamun yang terbesar dalam sejarah Malaysia, Pakatan masih boleh terima Mahathir sebagai Perdana Menteri. Because politik ni bukan tentang prinsip. Politik ni tentang apa yang kita boleh dapat sekiranya kita buat sesuatu. So bermaknanya prinsip tidak apply kepada keputusan atau tindakan Pakatan Harapan untuk melantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Hari ini SPRM disuruh siasat Mahathir atas tuduhan Mahathir ni korup, Mahathir curi duit rakyat, dan anak-anak Mahathir kaya raya kerana Mahathir. But why now?
After 35 years. You terima dia sebagai Perdana Menteri semasa PRU 14-2018. Hari ni pula dia ni pariah. You nak kenakan dia. Sebab senang aja dia punya jawapan. Sebab Mahathir Saman Anwar. Mahathir Saman Anwar atas tuduhan Anwar buat terhadap Mahathir dan anak-anak Mahathir. Dan kalau kes ni masuk mahkamah, Anwar harap kes ni tak masuk mahkamah. Bermaknanya kes ni akan go on and on bertahun-tahun. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun mungkin kes ni akan drag. Jadi Mahathir mati. Sebelum kes ni boleh selesai, Mahathir mati. Bila Mahathir mati ni, habislah cerita. Tapi sekiranya kes ni go on ataupun cepat habis dan tak sempat Mahathir mati, Anwar tak boleh nak defend dia punya tuduhan. There's no way Anwar can prove what he said. So sekarang ni, Anwar terpaksa bukti apa yang dia cakap. Tapi Anwar tak boleh bukti. Sebab Mahathir cerdik. Apa Mahathir buat, dia tak buat dalam nama dia. Dia guna proxy, dia guna trustee. Misalnya yang dia buat MAS ni, Malaysian Airlines. Dia suruh Tajuddin Ramli buat. Yang Tajuddin Ramli buat ni, you tak boleh link balik ke Mahathir. Walaupun Tajuddin Ramli masuk mahkamah hari itu, Tajuddin Ramli mengaku dalam mahkamah, saya buat ni atas arahan Mahathir. Saya buat ni sebab Mahathir suruh. Ini dia cakap masa mahkamah, perbicaraan mahkamah hari itu. Tajuddin Ramli sudah mengaku yang dia buat ni atas arahan Mahathir sebab Mahathir suruh. Tapi tak ada bukti. Ada surat? Tak ada. Ada apa-apa hitam putih? Tak ada. Cuma Tajuddin mengaku dalam mahkamah. So, you tak boleh guna tu untuk tangkap Mahathir. Yang Tan Sri Yahya Ahmad punya deal tu, Highcom Proton tu, yang dia ambil alih, yang DRB Highcom tu. Itu pun semua orang tahu. Mahathir di belakang. Tapi you tak boleh buktikan. Dan sekarang ni, Tan Sri Yahya ni dah arwah. You know, dia mati masa helikopter crash hari itu. But you cannot prove. Walaupun semua orang tahu yang DRB Highcom Tan Sri Yahya ni, Mahathir dengan Daim is behind it. So Mahathir ni cerdik. Dia guna proxy. Dia tidak ada apa-apa tertulis. There's no hitam putih. Kalau you nak link Mahathir, nak tangkap dia, impossible. So Anwar tahu. Dia boleh buat tuduhan. Dan mungkin dari 1,000 orang, 9,999 akan kata betul apa Anwar cakap tu benar. But there's no way Anwar boleh buktikan di dalam mahkamah. So the only way Anwar nak kononnya buktikan, Anwar suruh SPRM tangkap Mahathir, tangkap Daim, tangkap anak-anak Daim. Anak-anak Mahathir. So, bila Daim Mahathir, anak Mahathir disiasat, ditangkap, Anwar kata, tu bukti dia. SPRM siasat mereka ni semua, Mahathir, Daim, anak Mahathir, kawan-kawan proksi atau kroni Mahathir dan Daim, SPRM siasat dan SPRM sudah buktikan yang mereka terlibat. Bukti macam mana? Mereka ditangkap dan di-charge. Tapi adakah mereka dihukum? Were they convicted? Were they found guilty? Itu Anwar tak kisah. Macam kes ni, Jana Wibawa ni, yang Muhyiddin Yassin. Biarlah akhirnya, kes tu tak lekat. Akhirnya, hakim kata, there's no case against Muhyiddin. Tidak ada bukti yang Muhyiddin salah guna kuasa. Dia tak kisah. Akhirnya, apa berlaku is okay. Yang penting Muhyiddin ditangkap dan di-charge. Biarlah akhirnya kes tu Muhyiddin menang ke, terlepas ke. Dia nak untuk PRN, Pilihan Raya Negeri yang 6 ni, yang akan datang 2-3 bulan lagi, dia nak perkara ni diguna sebagai kononnya bukti yang Muhyiddin ni korup. Same dengan kes Mahathir ni. Anwar suruh SPRM siasat Mahathir, anak Mahathir, kawan-kawan Mahathir, kroni Mahathir, kerana Anwar kononnya
nak buktikan yang apa dia tuduh terhadap Mahathir, anak Mahathir dan kawan-kawan Mahathir benar. Kalau tak benar lah, kalau Anwar bohong lah. Sebab apa SPRM siasat mereka? Maknanya betul lah apa Anwar cakap ni bukan fitnah. So itulah dia nak, Anwar ni nak bagi persepsi. He wants to give the perception that memang betul tuduhan dia terhadap Mahathir ni betul, benar. Oleh kerana SPRM sedang siasat Mahathir, anak Mahathir dan kawan-kawan Mahathir. Itu saja. Bila you tak boleh buktikan, maka you guna kuasa you untuk merosakkan nama seseorang tu melalui siasatan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.